Zik, dengar suara? Suara Tuan Syed Azmi tak dengar? Sebab dia mute tu. Tadi kenapa ada macam bunyi tu tadi? Macam ada bunyi bising tadi. Bunyi. Apa ni? Jangan lupa ni. Apa ni, mula moderator. Kemudian moderator terus bagi YB bagi kemajuan. Lepas tu Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Zik, terima kasih. Okey. Okey, saya start dulu dan invite YB ke macam mana? Baik. Kejap, wait. Hai.
start dengan introduction ke apa semua? Takut nanti kita tengah discuss jadi masuk pula YB masuk pula kan? Ke okey je YB masuk interrupt masa kita dah start? Ke bagaimana? Sekarang tukar lagi berapa minit? Cik Ain tu tak test mic lagi tu. Tak semua test mic dulu. Hi. Okey, clear. Okay. Boleh. Mhm. Assalamualaikum, apa khabar baby? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Dah on dah rasanya? Dah jelas. Saya on. Kejap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang menonton pada petang ini di laman Facebook Yayasan Warisan Anak Selangor. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi sama-sama untuk join sesi live kita petang ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Yayasan Warisan Anak Selangor atas kesudian mengundang saya sebagai moderator hari ini. Dan pastinya kepada anda yang sedang menonton live di Facebook Yayasan Warisan Anak Selangor, saya harapkan petang ini kita sebenarnya akan berkongsi satu topik yang sangat menarik, sebenarnya sangat penting kita sebagai masyarakat untuk diskusikan. Tapi sebelum kita terus saja berkenal-kenalan dengan panelis kita pada petang ini, saya mohon kepada rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat yang sedang menonton ketika ini, bolehlah kita sama-sama share perbincangan kita pada petang ini. Tekan button share, sama-sama kita berkongsi manfaat kepada seluruh khalayak menonton pada petang ini. Saya Mior Abdul Malik Rayani, moderator pada petang ini. InsyaAllah kita akan bincangkan satu topik yang cukup istimewa, cukup penting sebenarnya kepada masyarakat hari ini, pemerkasaan kanak-kanak. Sebelum itu, tagline kita ataupun satu gagasan kata yang nak saya kongsikan pada petang ini, anak-anak permata berharga, anak-anak aset negara, kecemerlangan mereka menjadi lambang kejayaan kita sebagai ibu bapa. Dan sebenarnya kita ramai yang terlepas, 1 Jun baru-baru ini sebenarnya adalah sambutan Hari Kanak-kanak Antarabangsa. Bukan apa, sebab ketika sambutan ini berlangsung ataupun tarikh ini melepasi kalender kita 1 Jun, kita seluruh rakyat Malaysia sedang mempersiapkan diri, keluarga dan sebagainya. 1 Jun adalah hari pertama yang diisytiharkan oleh kerajaan untuk kita ke sesi lockdown ataupun Perintah Kawalan Pergerakan penuh bermula semula pada 1 Jun lalu. Jadi kita banyak yang terlepas tentang sambutan Hari Kanak-kanak Antarabangsa ini. Apapun, JAWAS ataupun Yayasan Warisan Anak Selangor hari ini mengambil inisiatif untuk sama-sama kita berkongsi manfaat. Sedang menonton di rumah tu ataupun kita duduk bersama keluarga, sama-sama kita kongsi ataupun share. Pada petang ini kita nak berdiskusi bersama dengan beberapa panel pada petang ini, bincangkan tajuk yang saya sebutkan sekali lagi, pemerkasaan kanak-kanak. Saya perkenalkan terlebih dahulu panel kita yang pertama hari ini ialah aktivis NGO yang kerap sekali viral ataupun tular di media sosial dengan perkongsian-perkongsian yang penuh suka duka tentang kehidupan atau perberdayaan keluarga, kanak-kanak, kebajikan dan sebagainya. Encik Syed Azmi, apa khabar Encik Syed Azmi? Khabar baik, tak sempat Mio boleh sebut saya dulu. Terima kasih. Kita nak perkenalkan seorang-seorang dulu ya. Dan juga
kita pun sering kali melihat perkongsian Encik Syed Azmi di media sosial tular pelbagai kisah yang menarik, pelbagai iktibar yang dikongsikan, terus dapat menangkap hati kita. Jadi petang ni kita akan berbincang ataupun berkongsi pengalaman lebih banyak lagi tentang perkongsian beliau di media sosial, juga apa yang pengalaman beliau, juga apa aspirasi beliau tentang pemerkasaan kanak-kanak ini. Juga kita bersama dengan pasangan bapa dan juga anak. Yang ni tapi kita kenalkan dulu anaknya, adik Ain Husniza. Apa khabar Ain? Khabar baik. Ain juga baru-baru ini menjadi tumpuan di media sosial dan juga pelbagai portal berita atas pendedahan yang cukup berani juga. Syabas juga saya ucapkan bersama ayahandanya hari ini, Encik Saiful Nizam. Terima kasih kerana sudi bersama Yawas hari ini, Encik Saiful. Terima kasih kembali. Dan juga kita bersama dengan pelakon cilik remaja kita, Cik Mia Sara Nasuha. Apa khabar Mia? Lama tak nampak Mia. Dulu kita sama-sama berkarnival, kalau Mia ingat kecil-kecil dulu ya. Okey, dan tentu sekali yang paling penting hari ini kita juga nak mendengarkan apakah aspirasi ataupun hasrat yang nak disuarakan oleh Yang Berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Pemberdayaan Wanita dan juga Keluarga Negeri Selangor. Apa khabar Yang Berhormat? Khabar baik, alhamdulillah. Kabarnya sebenarnya ikut perancangannya YB akan bersama kita sehingga ke hujung forum, tapi apapun saya pasti di awal-awal ini YB akan dapat bersama kita sebelum ada urusan yang lebih penting selepas ini. Saya pasti YB banyak perkara yang YB lihat tentang aspek pemerkasaan kanak-kanak ini di negeri Selangor ini khususnya, dan juga seluruh negara amnya. Banyak aspek yang YB lihat tentang perancangan ataupun persepsi tentang apa saja yang berlaku dalam dunia kanak-kanak di Malaysia ini. Saya pasti banyak gagasan yang YB akan gagaskan petang ini untuk berkongsi bersama khalayak penonton kita. Silakan YB untuk membuka tirai perbincangan forum kita pada petang ini. Silakan. Baik, terima kasih Cik Mio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua ya. Tuan Syed Azmi yang sudi bersama kita petang ini. Juga anak anda Mia Sarah ya, dan juga Ain dan juga bapanya Cik Husni ya, sebagai ahli panel kita. Dan terima kasih kepada Yawas kerana mengadakan forum hari ini ni. Memang topiknya sangat penting, dan sempena Hari Kanak-Kanak yang sudah beberapa hari berlalu. Namun bagi saya setiap hari adalah Hari Kanak-Kanak. Ya, cuma kita mengambil kesempatan Hari Kanak-Kanak ini untuk memperingati balik tentang tanggungjawab kita kepada kanak-kanak. Dan kita kena ingat kanak-kanak ini daripada dilahirkan sampai 18 tahun yang mengikut undang-undang ya, iaitu ini mereka masih lagi di bawah tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Ya, dalam Islam ya, walaupun saya mungkin tidak tak ingat semua matan dan hadisnya, tetapi yang pentingnya ialah anak adalah amanah kepada kita. Ya, dan kita akan dipersoalkan. Dan di sini tidak semestinya anak kandung ya. Dia semua makna anak di dalam masyarakat, anak di bawah tanggungjawab pemimpin dan sebagainya. Mereka adalah amanah kepada kita semua. Jadi kita juga akan dipersoalkan oleh Allah SWT apa yang kita lakukan atau apa yang kita sediakan untuk mereka supaya mereka dapat menjadi insan kamil insya-Allah, dan insan yang potensi mereka dapat kita kembangkan sebaik mungkin untuk masyarakat kita. Kita tahu kanak-kanak adalah masa depan negara kita, masa depan masyarakat kita, masa depan ibu bapa, hatta masa depan ibu bapa itu sendiri. Cuma mungkin kesedaran ini bila kita mengatakan bahawa mereka itu belum cukup umur sampai ke tahap kematangan itu, maka seringkali kita meletakkan mereka dalam keadaan kebergantungan kepada kita dan melupakan tentang hak-hak mereka. Ya, ini ada satu perkara yang kita sering lupa ya, dan tidak dapat dinafikan ibu bapa adalah guru pertama mereka yang akan mencorak kepribadian mereka, yang juga orang kata mencorak personality mereka insya-Allah, dan juga memberi semangat kepada mereka dan juga mendorong anak-anak ni ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Ya, setiap ibu bapa nakkan anaknya
lebih baik daripada diri mereka. Saya tidak tahulah, kalau saya begitulah. Saya nak anak saya lebih baik daripada diri kita sendiri, ya. Dan yang paling penting saya kira sekarang ni, kelemahan kita, saya bukan pada kanak-kanak, kelemahan kita pada ibu bapa dan orang dewasa. Kerana kita mungkin tak sedar, tapi kita perlu sedar yang kita mempunyai kanak-kanak daripada bayi ke 18 tahun sebagai anak kita. Masa yang berlalu itu, setiap peringkat umur mereka itu tidak sama. Sedangkan persediaan ibu bapa itu untuk mendidik anak-anak itu pada tahap yang lama. Mungkin tidak ada progres. Ya, itu saya selalu sering mengatakan bahawa kita pergi belajar universiti, orang dewasa lah pergi belajar universiti dan semuanya untuk kita ada profession, ya, untuk kita macam nak tahu macam mana kita nak buat kerja kita. Ya, macam mana kita nak menjadi seorang guru ke, nak jadi seorang arkitek ke, engineer ke, apa sajalah pekerjaan yang kita pilih, kerja yang kita pilih. Tetapi kita tidak ada satu medan, satu peluang, satu platform untuk ibu bapa sendiri memperkasakan diri mereka di dalam bidang pendidikan anak-anak dan kekeluargaan itu sendiri. Dan apabila mereka berkahwin, sebahagian besar daripada masa mereka adalah untuk membentuk anak-anak ini. Jadi apakah persediaan ibu bapa untuk memperkasakan anak-anak ini, menyediakan anak-anak ini untuk masa depan? Kalau kita tengok, hampir kita boleh katakan tiada. Ya, secara formal tiada, ya. Lulus universiti, tidak ada modul kekeluargaan dan pendidikan anak-anak, keluar-keluar, kahwin, lepas tu dapat anak, dan ibu bapa sangat bahagia bila dapat anak, baby. Itulah puncak kebahagiaan mereka, cita-cita suami dan isteri. Tapi selepas anak itu ada di orang kata di dalam pegangan kita, adakah ibu bapa bersedia secara minda, ya, apa yang mereka nak lakukan dengan amanah ini? Itu sebabnya kita tengok bila anak-anak masa kecilnya dia enjoy the baby, dia enjoy the children, tapi bila remajanya dia mula renggang, ya. Dan kadang-kadang sering disalahkan anak-anak tu dengan kawan-kawan dia aja dan sebagainya. Dia tak peduli ibu bapa. Masa kecil dulu dia nak ikut kita, masa besar dia tak nak ikut kita. Ya, itu adalah rungutan yang sering kita tengok, tapi ibu bapa sendiri tidak mempunyai persediaan secukupnya untuk menjadi ibu bapa misali misalnya. Ya, jadi itulah di dalam memperkasakan anak-anak, saya nak sebut di sini, kita perlu memperkasakan ibu bapa dahulu. Ya, kita tak boleh kata okey kita buat. Misalnya saya contohlah kita anak-anak sekarang seperti alhamdulillah seperti Ain. She speaks her mind. Ya. Zaman berubah. Dulu kalau zaman kami iaitu when we speak our mind, kita bercakap apa yang ada di hati dan kepala kita, kita akan dikata kurang adab dan sebagainya. Dan kita ibu bapa kita akan menyekat kita daripada mengatakan apa yang sebenar. Naluri kanak-kanak adalah memperkatakan yang benar. Ya, semua ibu bapa ada experience ini bagaimana kalau boleh nak tutup mulut anak tu sebab anak tu bercakap perkara yang benar. Ya, tapi kita tidak boleh, bagi saya tidak setuju bahawa kita memberhentikan mereka untuk memperkatakan perkara yang benar. Biar mereka memperkatakan apa yang ada di hati mereka dan kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Menjadi pendengar yang baik dan kemudian daripada situ baru kita faham naluri anak-anak ini. Jadi apa yang ada dalam masyarakat kita adalah sangat judgemental, suka menilai dan suka menghukum, ya, tanpa mereka memberi peluang kepada anak-anak kita untuk mengekspresi diri. Ya, tentu kita menjadi pembimbing pada mereka macam mana cara yang boleh diterima ramai mungkin, tetapi pokoknya kita perlu memberi ruang kepada mereka mengekspresi diri. Ya, hatta banyak perkara lah kalau kita ini. Jadi itu sebabnya kemahiran keibubapaan itu perlu selari dengan zaman itu sendiri. Ya, kita tak boleh mendidik anak-anak kita di zaman milenial ini dengan teknik keibubapaan kita di masa lama. Ya, masa 60-an ataupun 70-an, bagaimana kita dididik. Dan sekarang ni approach ibu bapa adalah untuk menjadi anak-anak the children's best friend. Dia kena jadi kawan baik kepada anak-anak mereka
bukan mempunyai sifat yang orang kata authoritarian, hanya menghukum, mesti dengar cakap mak bapak, begitu-begitu. Tekniknya sudah lain. Jadi bagi saya ini adalah penting untuk kita mendengar luahan anak-anak dan juga untuk kita memahami mereka. Zaman mereka berlain daripada zaman kita. Ya, memang certain things work long time ago, but certain things do not work anymore. Jadi apakah pendekatan-pendekatan baru untuk kita memberi pemerkasaan anak-anak ini tanpa kita bercakap pemerkasaan ini pertama adalah tentang diri mereka. How do we empower them to become children with their own thoughts and mind and how to express themselves dan sebagainya. But at the same time, bagaimana kita hendak mengolah misalnya kemahiran keibubapaan itu untuk mereka menyesuaikan diri dengan zaman. Ya, jadi saya kira itulah antara perkara yang saya sebagai ibu dan juga sekarang sebagai nenek Tuan Syed, ya. Lain pula approach-nya sebagai nenek itu. For your information, I got 20 grandchildren. So I'm always thinking, saya sentiasa memikirkan bagaimana approach kita mendekati anak-anak sebab lain, ya, dan bagaimana kita nak masukkan good values, ya, nilai-nilai terbaik pada mereka. Tak boleh lagi pada begitu, tak boleh macam tu. Dan sebagai kerajaan jugalah saya mungkin sedikit sebanyak apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor. Saya fikir there is so much to do, terlalu banyak yang kita nak lakukan sehingga kadang-kadang kita tidak mempunyai ruang dan peluang secukupnya. Jadi kita terpaksa untuk mengutamakan apa yang utama itu sendiri dulu, dan kita sangat mengalu-alukan cadangan daripada kanak-kanak sendiri. Ya, daripada kanak-kanak sendiri. Apa program yang mereka nak kerajaan negeri lakukan dan sebagainya, dan kita akan fikirkan bersama. Ya, mungkin Yawas boleh menerangkanlah apakah program-program. Kita ada satu program tahun ini bajetnya dekat 1 juta kepada untuk sebab kita tahu bahawa pembentukan anak-anak ini, the first 2 years of life, the first 4 years of life is very important. Kebijaksanaan mereka, perkembangan otak mereka ini. Jadi kita ada satu program kita panggil program asas anak sihat anak Selangor, iaitu pemakanan kepada anak-anak 5 tahun ke bawah yang daripada golongan sosioekonomi yang rendah. Ya, jadi itu adalah untuk memastikan mereka mendapat nutrisi yang baik supaya mereka perkembangan fizikal dan juga otak mereka itu tidak tertinggal lah, kita kata. Banyak orang tak faham yang kalau kita tak jaga kesihatan mental mereka atau kesihatan otak, perkembangan otak ini, rakyat yang kita akan ada di masa depan tu dia agak lembab sikit lah, ya, dari segi pemikiran dan sebagainya. Lain-lain program saya kira Tawas, ya, banyak itu dah dikendalikan oleh Yawas. Anak-anak angkat pada Yawas itu satu batch daripada 2008 ini yang mana dilahirkan pada 2008, pada tahun bila mereka berumur 18 tahun mereka akan dapat 1,500 untuk membantu mereka melanjutkan pelajaran mungkin, ya. Dan juga sekarang ni anak-anak yang masuk sekolah juga dibantu ataupun dihargai oleh Yawas dan sebagainya. Jadi saya ingat setakat itu saja alu-aluan saya kepada semua yang hadir, yang mengambil bahagian. Terima kasih banyak-banyak Tuan Syed, Anis, Ain dan Cik Husni dan juga Mia Sarah. Terima kasih Cik Mio. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yang Berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Terima kasih YB atas masa yang diluangkan. Hari ini banyak sekali perkongsian yang dapat kita peroleh manfaat petang ini. Terutama sekali tadi ada YB katakan ibu bapa sekarang ini perlu menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak. Itu saya kira kata kunci yang amat penting untuk kita ibu bapa ambil kira dalam membesarkan anak-anak dengan zaman yang baru ini, zaman yang cukup berbeza berbanding zaman kita dahulu. Apapun, kepada anda yang baru saja menyaksikan kami live di Facebook
Yawas, Yayasan Warisan Anak Selangor. Anda sedang menyaksikan forum sebenar hari kanak-kanak antarabangsa dengan topik hari ini pemerkasaan kanak-kanak dengan panel-panel yang cukup istimewa hari ini. Baik, kita nak teruskan perbincangan. Terima kasih sekali Wabi. Wabi akan meninggalkan kita. Kita teruskan perbincangan. Kita mulakan dengan Encik Syed Azmi. Baik, Encik Syed Azmi. Saya pasti ramai yang di luar sana cukup familiar, cukup tahu dengan pelbagai pendedahan yang dibuat oleh Cik Syed Azmi sendiri. Banyak sekali perkongsian dan juga Cik Azmi sendiri menyantuni pelbagai kes yang melibatkan kanak-kanak. Bila kita bercakap tentang pemerkasaan kanak-kanak ini, apa yang mungkin Cik Syed Azmi lihat dalam aspek pemerkasaan ini terutama sekali selepas Cik Azmi terlibat secara langsung dan melihat pelbagai isu yang melibatkan kanak-kanak ini? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang Mio dan juga semua para panelis yang ada pada petang ini. Jadi di atas tajuk tu nama dia pemerkasaan. Saya nak tarik sedikit bahagian yang khusus saya dah plan dalam kepala saya ni lah untuk Yaras kan. Apa tu untuk Yawas ni ialah dia macam ni. Pemerkasaan ni adalah dia datang daripada kanak-kanak itu sendiri untuk berdikari sendiri, untuk berkata sendiri, untuk menyampaikan pendapat dan untuk mempertahankan diri dia sendiri. Okay? Bila kita kata pemerkasaan, maknanya dia kanak-kanak itu sendiri yang berjaya untuk berdiri teguh atas dua tapak kaki dia. Dan ini sebenarnya amat benar, sedap cakap dalam teori, sedap guna perkataan yang ejaan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 huruf. Tapi sebenarnya yang paling susah kita nak buat adalah bagaimana kita nak menjadikan dia supaya berani. Mak bapak ada sentiasa, okay, macam Ain sekarang bapak dia ada kat sebelah, best lah macam tu kan. Tapi kalau tak ada, dia kena berdikari sendiri. Jadi pemerkasaan yang saya fahami dan pemerkasaan yang saya memang advocate sampai sekarang ni ialah kadang-kadang kalau kita tak berjaya, contoh saya bagi contoh petang-petang macam ni best lah. Katakanlah bapa cabul anak, okay? Dan anak cerita kat kita tapi anak tak nak buat report sebab itu je tempat selamat dia. Of course semua orang akan tuduh anak itu kan. Jadi kata kenapa tak nak buat report? Kenapa tak nak buat report? Pemerkasaan dalam ini bermaksud bahawa kanak-kanak itu kita terpaksa bantu untuk dia berdikari pada diri dia sendiri. Contoh dia ini memang kes saya 2 tahun lepas. Jadi dia kata dia tak nak buat report. Apa-apa tak nak buat report. Dia dah bagi tahu ni nak minta tolong. Dia nak minta tolong tapi tak nak buat report. Jadi macam mana nak perkasakan diri dia. Okay. Jadi kita kena bagi first line. Kita kena selamatkan dia dulu. Jadi kita kata kunci pintu, pakai 5 cawat, lumur najis kat kemaluan. Apa lagi? Letak pewarna makanan dekat bahagian kemaluan dia. Jadi kalau bapak dia masuk keluar tangan dia ada tanda, ada bau. Cawat besi dah tak wujud, jadi dia kena pakai 5 underwear. Dan itu adalah bentuk pemerkasaan. Walaupun public waktu tu semua marah, kata itu bukan cara dia, kita mesti report polis, Tapi kalau saya bawa budak yang belum bersedia pergi report polis, dia belum diperkasakan, apa dia cakap kat polis nanti? Betul ke bapa? Tak ada. Tak tahu. Saya tak tahu apa yang orang ni cakap. Tak akan berjaya. Pemerkasaan tu kena datang daripada diri dia sendiri. Tapi saya sebagai seorang yang menyediakan kanak-kanak tu untuk berani, kerja saya adalah untuk dia faham kesan dan akibat, faham pilihan yang dia ada dan saya kena respect pilihan yang dia buat pada waktu itu. So saya kembali balik ke Ademio, tapi bila nampak tu dia bukannya benda yang terlalu positif sangat kan. Dia adalah satu benda yang apa-apa pun kanak-kanak tu kita bagi peluang untuk dia participate, dia cakap supaya dia punya pilihan tu lebih kita dengar. Saya kira ini satu yang sangat membuka mata Encik Syed sebab tak semua orang ada pengalaman mengendalikan kes-kes sebegini. Tapi bila pertama kali berdepan dengan keadaan sebegitu, apa yang kita nak buat? Itu yang paling penting, bagaimana kita nak membantu, bukan dari segi kata orang macam Cik Syed Azmi katakan tadi, bukan hanya kata berikan pandangan buat polis sebab, tapi apa yang kanak-kanak tu sendiri perlu lakukan, bagaimana kita educate dia, betul? Baik, Ain pastinya berdepan dengan situasi yang baru-baru ini yang saya kira Ain sendiri tidak jangkakan, dan bila Ain membuat satu posting di TikTok itu juga Ain sendiri tidak menjangkakan impaknya sebegitu seluruh negara, walau ada yang viral ke luar negara juga. Tapi kalau setelah Ain kalau kita nak ceritakan jalan ceritanya, saya pasti ramai yang sudah tahu kisah ini, tapi di platform ini kita nak melihat persepsi Ain sendiri. Bagaimana setelah kejadian itu, adakah itu titik tolaknya ataupun itu turning pointnya? Ain lihat
satu bentuk kesedaran perlunya Ain menggagaskan satu perkara bersama dengan rakan-rakan supaya betul-betul memperkasakan diri Ain sendiri dan juga rakan-rakan kanak-kanak yang lain juga, Ain? Untuk Ain yang paling mengejutkan lah bila Ain post dekat TikTok, benda tu jadi viral dan ramai lagi murid-murid lain, budak-budak umur Ain yang katakan yang benda tu memang berlaku secara normal di sekolah. Sampai ada certain stereotype lah yang boleh dikatakan tentang cikgu yang tersebut. Contohnya cikgu subjek ini memang macam tu, cikgu kaunselor memang tidak boleh dipercayai. Dan untuk Ain itu tunjuk bahawa sekolah kita sekarang tidak cukup tidak selamat untuk murid-murid kita dan tidak dapat mendidik murid-murid kita dengan baik. Kenapa? Sebab macam Uncle Syed cakap tadi lah kan, memperkasakan kanak-kanak, okay? Lepas lebih lagi Uncle Syed tambah, apa jadi dengan budak-budak yang tak ada family yang dapat support dia, okay? Dan bila patutnya sekolah patutnya jadi tempat base dia, di mana dapat mengajar budak-budak ini tentang cara untuk memperkasakan diri, dapat mendidik budak dengan confident. Dan kalaulah seperti macam Ain mengatakan suatu benda yang tidak elok dilakukan oleh cikgu, dikatakan oleh cikgu dalam kelas, dan cikgu kaunselor beritahu Ain sendiri yang bahawa Ain yang emosi dan Ain sensitif, adakah itu salah satu cara untuk memperkasakan murid? Jadi kita boleh nampak kat situ sekolah kita tidak cukup lagi, tidak dapat mendidik murid-murid kita dalam hal ini. Okey, ini mungkin satu yang ramai nak tahu sebenarnya. Selepas pada pendedahan Ain tu, Ain ada tak hadapi apa-apa masalah di sekolah sama dengan rakan-rakan, dengan guru-guru ataupun pembelajaran? Ini yang kita nak tahu kan, Ain. Ain selepas isu ni jadi viral, Ain ada dapat suatu ugutan rogol daripada kawan sekolah Ain. Dia berasa tidak puas hati. Dia adalah salah satu anak murid lelaki kepada cikgu yang membuat komen-komen lucah itu dalam kelas. Dan dia mengatakan bahawa kalau Ain ni lepas ni tak ada cikgu tu buat lawak-lawak macam tu lagi, boring lah kelas tu. Dan kita boleh nampak sekarang dari cikgu tu membuat lawak-lawak sebegitu dalam kelas boleh sampai mengugut Ain mengugut rogol, dan ia menjadi bukti bahawa budaya rape culture is true, it's happening dalam sekolah-sekolah kita. Saya yalah, kita kurang senang bila Ain sebutkan tadi satu benda yang normal, gurauan-gurauan sebagainya. Kita kalau boleh tak nak perkara ini berlaku kan. Jadi Cik Saiful Nizam sendiri bagaimana respon kepada pendedahan yang dibuat ini, dan juga kalau kita nak sebutkan tentang rencana pemerkasaan kanak-kanak ini, apa agaknya aspek ataupun perkara yang paling utama yang Cik Saiful lihat dalam isu ini? Bila terjadi pada Ain, memang saya sebagai bapa kita rasa tak puas hati, kita rasa marah kan, sebab kita hantar anak ke sekolah dan kita meletakkan kepercayaan untuk cikgu ni membantu kita mendidik anak-anak ini. Itulah tadi, memperkasakan anak-anak kan. Daripada ibu apa, kita boleh bagi apa yang ada kat rumah ke sekolah, perkara itu bersambung sepatutnya dengan lebih sistematik lah. Dan pada saya, apabila benda tu berlaku kepada seorang kanak-kanak, ianya adalah satu perkara yang serius. Walaupun ramai yang marah benda ni, isu terpencil dan sebagainya, tetapi tetap walaupun berlaku sekali atau dua kali kepada mana-mana kanak-kanak sekalipun, ianya tidak wajar berlaku sama sekali. Dan memang sebagai seorang dewasa, saya rasa sangat kecewa lah keadaan ini berlaku, di mana anak ini terpaksa berdiri sendiri dan menyatakan tidak puas hatinya, yang sepatutnya saya sebagai seorang bapa, seorang dewasa lebih baik lagi mencari jalan lebih awal supaya perkara sedemikian tidak berlaku lah. Tapi saya kira mungkin ada juga elemen didikan dari awal yang Encik buatkan, Cik Saiful buatkan ataupun Cik Saiful lakukan sehingga anak anda ni Ain ni berani betul-betul mendedahkan. Bak kata Cik Syed Azmi tadi, dia betul-betul mampu berdiri untuk menyatakan hujah dia, kebenaran dia. Apa mungkin yang boleh Cik Saiful kongsikan bagaimana mendidik Ain atau mendorong beliau ni?
Dari segi didikan yang saya berikan suami isteri kepada Ain ni, benda pertama yang kami tekankan ialah berani bercakap dan sebagainya, itu perkara biasa, itu lebih kepada personality. Tapi saya rasa yang betul-betul memberikan impact apabila Ain dia boleh kuasai ilmu kemahiran membaca ni pada seawal usia 4 tahun. Jadi bila dia dah lebih awal membaca ni, tapi konsep kami ni saya berikan Ain satu kebebasan untuk dia memilih. Kita pantau lah sebagai ibu bapa kan, tapi kita bagi dia ruang untuk dia membaca apa juga yang dia nak baca, dan dari situ saya percaya berikan Ain satu keyakinan diri dan pemahaman yang lebih luas tentang apa yang berlaku dekat sekeliling dia melalui pembacaan tersebut. Sebab seawal usia 4 tahun dia dah mula membaca akhbar, dah boleh baca, dah faham bahasa Inggeris dah kan. Jadi benda ni sangat-sangat memberikan impact yang besar kepada personality Ain lah. Ni kita boleh nampak dia sedikit berbeza daripada yang kebiasaan. Saya kira lah. Cik Saiful membuka mata Ain lebih awal ataupun pemberi pendedahan lebih awal kepada Ain untuk kata orang melihat satu dunia yang lebih luas lagi berbanding dunia kanak-kanak saja. Baik, kita nak balik kepada Mia. Saya kira ramai pun tahu Mia sudah pun terlibat dalam dunia seni seawal berapa tahun Mia tapi saya ingatlah saya menonton drama Ada Maya tu kecil-kecil dulu sebelum beralih remaja, dan Mia sendiri melalui fasa dalam industri hiburan ni seawal sebelum sekolah rendah lagi sehinggalah kini fasa remaja. Saya kira banyak sekali pengalaman yang Mia depani. Jadi mungkin hari ini kita nak melihat ataupun kalau boleh Mia kongsikan, Mia mempunyai ramai peminat, Mia juga bergaul dengan rakan-rakan dalam industri, kru produksi dan sebagainya, juga sekarang ini berdepan dengan peminat di pelbagai platform selain pada berdepan di media sosial dan sebagainya. Ada tak Mia berdepan dengan cabaran-cabaran seperti diganggu bersama dengan kawan-kawan ataupun di lokasi pengabaran ke, bagaimana Mia? Jadi pengalaman saya time saya start naik form 1, time tu adalah bila semua umur-umur saya pun daripada macam 12 nak naik 13, so macam maybe saya anggap tu satu fasam besar, dan di situ adalah tahun pertama yang orang memang not just cikgu tapi murid-murid pun like kawan-kawan saya yang lelaki, bukanlah kawan saya tapi semua rakan sebaya saya di kelas, like classmate dan budak-budak lain yang selalu kata saya, kalau kata saya macam biasa tu saya tak kisah sangat. Tapi saya mute tak kan? Okay. Kalau kata saya macam biasa tu saya tak kisah sangat, tapi dia jenis yang macam Mia kau cute lah, cute sangat lah kau ni, aku roga kan, like stuff and words macam tu has been normalized in not just like cikgu but even kanak-kanak. But I personally think it's how they are being treated and cara dia dididik daripada kecil dan pergaulan dia. Sebab tu they think like most of the people yang macam ni think that it's okay, dan saya rasa itu juga satu fasa besar and time dia like growing up. Sebab bila umur-umur macam ni banyak ikut kawan, and kawan like umur 13 ni juga like 12-13 remaja yang sedang macam baru akhir balik apa semua, dia senang terikut dengan orang that word influenced by people. So pengalaman saya time tu saya tak salahkan apa-apa pihak sekolah, tapi ni just based on saya punya pengalaman sekolah kerajaan saya. Memang benda ni kalau saya bagi tahu cikgu pun cikgu tak ambil berat, sebab cikgu akan rasa macam benda ni dia gurau je, dia tak sentuh awak kan, tak apalah. They think it's normal because selagi dia tak sentuh saya, selagi tu benda ni normal. Alah dia cakap je, dia gurau je, tak payah ambil serius lah. So bukan saja kat situ, dekat online pun banyak saya elok je bertuduh saya tak ada menari ke apa, tapi they put me in this group where it's like private punya Instagram group, and then budak-budak lelaki boleh follow, and then they put like semua perempuan-perempuan yang dia rasa dia boleh tengok and sexualize them there, and I was in there and I am doing nothing very macam showing ke apa. I'm just doing normal TikTok like talking and all,
And banyak lah daripada saya 12 tahun macam tu sampai sekarang, saya memang banyak kena kacau macam tu. Tapi saya memang I have no control over stuff like this. And sejujurnya saya memang tak berani nak speak up macam mana Ain sendiri speak up. Sebab I think that I can't do anything. Walaupun sebab orang tak ambil saya serius. Just because I'm a kid, orang tak ambil saya serius. Saya dah pernah tweet pasal benda ni dekat Twitter. Tapi just end up saya kena balik diri saya. Orang memang tak akan salahkan orang yang ganggu saya tu. Dia akan cakap, salah awak lah Mia Sarah. Kenapa kau macam ni? Salah awak lah. Kenapa kau pakai macam ni? Salah awak lah macam ni. Alah, dia gurau je. So like growing up memang benda macam ni banyak lah saya like kena. Tapi saya memang sendiri pun tak berani nak cakap apa sebab orang takkan ambil saya serius sebab saya budak. Mia membesar dalam fasa yang berbeza berbanding kanak-kanak lain. Mia membesar di lokasi penggambaran, bergaul dengan kru-kru yang agak lebih dewasa juga. Tapi bila keadaan lainnya berbeza di sekolah, bila Mia diganggu sebegitu dengan ayat yang kurang manis, dari segi emosi tu apa yang mungkin Mia boleh kongsikan, apa rasanya bila diganggu sebegitu, dan adakah dia mengganggu emosi, kehidupan ataupun pembelajaran ataupun aktiviti seharian tu sehingga mengganggu mood ke atau sebagainya? Mia boleh kongsikan? Macam saya memang tak ada escape sebab kalau kat sekolah pun saya sering diganggu macam tu. Tapi kalau dekat set pun saya daripada kecil lagi, tak adalah kecil sangat, 14 tahun pun saya memang dah diganggu dengan kru-kru di set. Bukanlah semua, bukan setiap masa, tapi ada yang buatkan saya betul-betul tak selesa. Tapi saya macam nak cakap, orang bayar saya untuk bekerja, untuk berlakon. So kalau saya tak ada mood ke, tak ada rasa tak selesa ke apa, saya tak boleh buat apa. Saya kena teruskan juga sebab itu amanah saya, orang dah bayar saya. So saya kena teruskan juga tanggungjawab saya. So walaupun saya tak selesa, saya rasa macam saya tak nak pergi set sebab saya tak nak jumpa certain orang ni sebab dia sering mengganggu saya. Walaupun ada yang sampai menyentuh saya, saya tak boleh buat apa sampai penggambaran tersebut habis. Ia memang mengganggu emosi saya. Tapi saya memang membesar simpan semua benda tu kat sendiri je sebab saya rasa macam benda tu saya tak boleh buat apa pun. Baik, kita ke pusingan kedua. Pengalaman ni sangat menarik. Kita pun tak pernah, Mia sendiri tak pernah dedahkan apa yang sebenarnya Mia lalui dalam proses itu kan. Baik, kita beralih sekali lagi kepada Cik Syed Azmi. Baik, Cik Syed, banyak sekali program sukarelawan yang telah pun Cik Syed join ataupun lakukan melibatkan kanak-kanak. Tapi kalau saya dapat petik sedikit dari segi nombornya, kalau kita lihat tahun lalu, tahun 2020 sehingga bulan September, 3,875 kes di seluruh negara melibatkan penderaan dan juga pengabaian kanak-kanak. Ini kes melibatkan penderaan fizikal, seksual, emosi dan juga pengabaian. Jadi saya kira dalam kalangan kes ini, walaupun sebenarnya angka tahun lepas menurun berbanding tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita pasti pergerakan sosial masyarakat juga agak terbatas tahun lalu dan juga tahun ini, tapi kita masih melihat nombor itu satu yang tidak sepatutnya berlaku. Cik saya sendiri turun ke Padang, terlibat dalam aktiviti sukarelawan, banyak kes sekali membantu dan juga menyantuni kes-kes begini. Mungkin Cik Syed juga boleh kongsikan dari segi reaksi keluarga, reaksi masyarakat secara umumnya, Cik Syed. Okey, data yang disebut tadi, so sebenarnya data tu bukan salah, tapi saya tidak pernah menerima data macam tu sebegitu sebab itu adalah mereka yang membuat laporan. Dan kalau kita tengok 2020, semua orang duduk rumah. Kalau boleh keluar buat laporan, dapat buat laporan. Kalau benda tu berlaku di rumah, macam mana dia orang nak keluar buat laporan? Jadi 3 tahun yang lepas, sewaktu first time saya nampak talian kasih 15999 tu ditambah lagi dengan WhatsApp, because semua orang ada phone, WhatsApp 0192615999, sepatutnya bilangan tu bertambah. Tapi bila kita baru keluarkan nombor WhatsApp macam tu, kerajaan bahagian Kementerian Wanita baru keluarkan nombor WhatsApp macam tu, orang pun belum sempat nak tahu lagi macam mana nak guna pakai benda tu kan. Jadi saya rasa walaupun nombor tu bunyi menurun atau naik, satu pun dah cukup besar dah bagi saya. So saya tak pernah memperlekehkan nombor tu. Tapi memang betul, dari segi pelaporan mungkin dia turun. Pelaporan macam mana? Pelaporan formal macam tu lah. Tapi itu tidak bermakna ia tidak berlaku. Dan kemudian jangan lupa lagi satu, gadget.
So tahun lepas, I think Mia pun tahu, Ain pun tahu gadget dah mula masuk, and memang bila gadget dah masuk ni, ada yang jadi bagus, ada yang jadi really tak bagus. Lepas tu dah lah gadget duduk kat rumah, dan tahun lepas pun kita dah mula duduk kat rumah, kita dah nampak dah. Kalau ikutkan dengan saya kan, bab gadget ni antara satu benda yang saya paling tak pakar. Sebab kes-kes dengan gadget ni sampai sanggup curi duit, sampai sanggup bakar rumah, sampai sanggup cat rumah hitam, sanggup lari dari rumah. Ni semua kanak-kanak. Dia bermula daripada gadget. Tapi kita tak boleh gadget salah kan? Bukan salah gadget, bukan salah Facebook, social media, tak. Salah penggunaan dia. Kan? Jadi dalam akta kita ni saya tak nampak macam mana kita nak kata ni. Nak tunggu bila dia buat aktiviti jenayah berdasarkan akta baru kita boleh bawa masuk. Tapi punca dia semua adalah berpunca daripada gadget. Ini tahun lepas. Saya tengah cakap pasal kita dah start kan. Kalau tahun lepas kita dah kata ada masalah gadget. Jadi kalau tanya saya, bilangan ini patutnya dia jadi lagi besar. Jangan lupa tahun lepas mesti Mia ada kawan-kawan yang tak pergi sekolah, tak masuk PDPR. Tu dah tercicir. Keciciran pelajar pula, macam mana kita nak sambut, macam mana kita nak tolong. Dia orang mungkin bekerja, dia orang mungkin itu, mungkin ini, kita tak tahu kan. So apa dah jadi dekat situ. Jadi nombor tu nampak kat situ dan kita tak tahu sebab semua orang nak survive. Jadi bilangan tu makin tinggi sebenarnya. Ya. Baik, mungkin Cik Syed boleh kongsikan sikit je lah. Bila kita cakap tentang nombor ni, memanglah saya petik daripada apa yang diperkatakan oleh Timbalan Menteri di Parlimen. Tapi saya pasti bak kata Cik Syed tadi, bila kurangnya pergerakan, kuranglah laporan di Balai Polis dan sebagainya, pewujudan nombor WhatsApp tu sekiranya satu yang cukup bagus sekali. Tapi sebagai bila kita nak melihat tentang aspek kes ini secara keseluruhan, setelah melihat pelbagai bentuk kes yang mungkin di luar jangkaan kami sebagai golongan biasa yang tidak turun ke padang selalu seperti Encik Syed ini, apa langkah keselamatan dan juga pengawasan yang sesuai dipraktikkan oleh keluarga dan juga ibu bapa bagi melindungi anak-anak generasi muda ni? Selain tadi Encik Syed sebutkan kita perlu bagi anak-anak kita independen, tapi bagaimana caranya? Mungkin ibu bapa ni no idea, tak dapat gambarkan sebab dia pun tak melihat kes-kes yang lain juga, Encik Syed. Okey, minta maaf lah, di petang Jumaat ni biasanya semua orang tu agak relax tau. Tapi saya nak cakap antara kebanyakan kes dengan kami sampai masuk mahkamah tahun lepas, sebab saya penasihat Mahkamah Kanak-Kanak Kuala Lumpur, adalah apabila number one, ibu bapa tak ada seorang pun nak kata dia tak pandai nak mendidik anak. Tak ada siapa berani nak cakap macam tu. Bak kata YB tadilah, tak ada course yang diajar kan? Betul. Jadi tak ada siapa mengaku. Tapi tahun lepas bila PKP 1, semua duduk rumah, kita dapati dan banyak, tak tahu macam mana punya, banyak sangat berlakunya. Ni untuk bawah 17 tahun. Ni umur 15, 14, 15, 16, 17. Kita dapati ada banyak kes di mana ibu bapa datang dan komplain boyfriend duduk sebilik dengan anak dia kat situ selama 3 hari, 5 hari, 7 hari. Ni semua bawah umur. Jadi dan mak bapak waktu cerita kat saya rasa anak saya baik tau, PKP tak nak keluar rumah, duduk nak study je online. Padahal saya kata boleh tak check bawah katil. Actually saya sebut tu sebab sebelum tu ada satu kes. Saya sebut macam tu digelak. Saya kata no, can you go and check? Pergi tolong check. Dia check memang ada. Ada boyfriend kat bawah. Ada boyfriend bawah katil seorang, dalam almari seorang. Dia cuma keluar makan tapi dia kata lapar lah nak makan banyak. Dia bawa banyak makanan bawa masuk bilik. Ada banyak kes macam tu waktu PKP 1 first lockdown dulu. Okay? Dan mana? Siapa yang nak salahkan tu? Macam mana kita kata nak memperkasakan? Di manakah elemen di mana kanak-kanak tu menjadi mangsa atau kanak-kanak itu yang turut serta untuk melakukan satu kesalahan yang bagi dia tak salah? Contohnya, minta maaf pada yang muda-muda dekat sini kan. Anda semua main social media. Dan macam saya cakap tadi, social media tu tak salah. Cara guna tu yang salah. Betul? Okay, macamnya dia buat advokasi dia, saya baru tengah buka Google tadi kejap, advokasi dia melalui TikTok kan. Tu tak salah. Tapi ada orang ramai juga yang menyalahgunakan TikTok kan. Okay, jadi apa yang berlaku? Dia punya jawapannya apa? Saya bukan keluar rumah, saya duduk main TikTok je, bukannya pergi jumpa siapa-siapa pun. Tapi kita tahu ada elemen ikut cyber itu yang salah dalam tu. Yang mak bapak pun tak perasan. Macam mana nak tegur yang tu? Macam mana nak tegur yang tu? Faham tak? Jadi kalau tanya saya, inilah dia bibit-bibit yang permulaan yang dia cuba-cuba. So dia perkasakan hak dia tapi tanpa kita tahu sama ada dia tahu perlindungan itu. Dia berani lompat tanpa tahu kesan lompat itu. Itu maksud saya kat sini. Jadi macam mana nak tegur?
Mana nak tegur? Dia hanya akan jadi teguran tu bila dia dah betul-betul kena tangkap ke. During PKP ni dah setahun lebih ni, ada lagi private party yang kita orang asyik tangkap budak-budak ni. Macam mana dia orang pergi private party waktu COVID ni? Tapi wujud. Macam mana nak salahkan mak bapak? Kes rempit, berapa banyak kes rempit setiap bulan melibatkan kanak-kanak. Macam mana dia orang keluar? Nampak tak? Jadi saya tak boleh nak salahkan mak bapak yang mempunyai tekanan ekonomi yang lagi meningkat nak pastikan anak makan minum. Lepas tu kita kata nak tengok, bagi dia anak dia tak buat hal tak apa. Dan datang lagi satu kelompok ibu bapa yang kata asalkan tak kena tangkap tak apa. So macam mana kita nak tegur? Nampak tak? Dia ada banyak jenis yang buat sebagai aktivis. Kita hanya kongsi apakah hak-hak kanak-kanak, apakah dia kesan buruk dia lepas itu. Kita buat banyak live, saya buat banyak live. Yang tadi sebelum tadi kata saya dah main daripada umur saya dah 20 tahun, lebih 20 lelaki saya dah tidur dengan dia. Dan kita borak dengan dia nak faham kenapa dia boleh tidur dengan banyak lelaki sejak umur dia 11 tahun. Dan kita kena belajar daripada situ sebab orang rasa anak kita tak akan jadi macam tu. Anak kita tak mungkin akan jadi macam tu. Itu problem dia. Kalau kita tak nak mengaku, tak ada tu lah. Kalau kita buat kursus kata untuk menjadi bapa yang baik, yang datang patutnya bapa yang tak berapa baik kan. Siapa nak? Mio tahu tak? Ni bukan di Selangor tapi saya pernah sekali nak dapat mak bapak datang ni. Bapak saja. Bapak saya nak datang. Saya kata siapa datang saya belanja rokok. Dan saya bagi rokok. Seorang sekotak. Sebab saya tak peduli paru-paru you. Saya peduli ilmu ni supaya anak you lebih terjaga. Saya tak suka tapi saya dapat cakap dengan 20 bapak. Tu lebih baik daripada yang lain. Baik, pendedahan yang mengejutkan sebenarnya dalam tempoh PKP tu. Kita tak pernah dengar kes ni kan. Juga tak didedahkan di media. Kalau Cik Syed tak sebutkan, kita pun sebagai media pun tak tahu kes-kes begini. Mungkin kita boleh explore lagi. Terima kasih kerana memberi cadangan. Kalau boleh kami media dedahkan. Baik, Ain tadi Ain dah dengar apa yang Cik Syed Azmi sebutkan, dedahkan. Mungkin dalam kalangan rakan-rakan ataupun golongan yang sebaya dengan Ain juga kan. Jadi mungkin Ain ada juga cadangan selain daripada speaks your mind ataupun menyuarakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Tapi mungkin Ain juga perlu beri nasihat juga kepada rakan-rakan sebaya ini supaya menjaga batas dan juga adab sebagai anak dan juga pelajar ataupun golongan remaja ini. Bukan sekadar speaks your mind tapi perlu tahu di manakah limitasi ataupun had-had kita sebagai kanak-kanak perlu kita jaga keseluruhannya. Ain. Macam Uncle Syed tadi lah kan, kita tak boleh salahkan ibu bapa 100% in this problem. Sebab relating to my case, yang budak lelaki yang my schoolmate tu yang hantar yang that send the rape threat to me, yang buat ugutan rogol tu pada Ain, di balai polis kami berjumpa dengan parents dia, dengan dia sendiri, and dia sebenarnya first thing dia datang balai polis tu, dia cakap bukan dia yang buat ugutan tu. Okay. And then ibu bapa dia, kakak dia juga cakap dengan Ain, bukan dia yang buat. Dengar ni, dia punya audio tak habis lagi. Dia tengah cerita dekat kawan-kawan dia yang benda ni dia tengah ulas balik orang lain cakap dalam kelas. Dia sebenarnya support Ain. Yang diorang tak tahu, yang family ni tak tahu, yang Ain dan ayah Ain ada screen record tau. Apa benda diorang tengah cakap sebenarnya dalam grup WhatsApp tu. Diorang tengah cakap yang kawan dia suruh buang Ain dalam tasik, dia gelak kata hahaha ya doh. Sekarang dia ingat Ain hanya ada audio yang dia cakap benda tu. Jadi dia tipu. Dalam situasi ni dia telah tipu kepada keluarga dia telah tipu kepada kakak dia, dan mereka datang ke balai polis untuk defend anak dia. Anak dia sendiri kan, dia sayang anak dia. Dia tahu mestilah anak dia tak buat benda ni. Macam Uncle Syed tadi, takkanlah anak saya nak buat benda ni. Tapi anak dia telah buat. And dia cakap, ayah saya, kami dah didik anak kami elok. Kami takkan biar anak kami buat macam ni. Tapi this is the boy yang cakap dalam grup WhatsApp dia, tak best lah nanti cikgu tu tak buat lagi lawak-lawak macam tu. Lepas tu dia memberi ugutan rogol kepada Ain. Dan kita nampak berapa besarnya influence sekolah terhadap anak ini.
Di kita nampak di balai polis, bapak dia kata, mak dia kata, makcik takkan ajar anak makcik macam ni. Makcik ajar anak makcik untuk jaga perkataan dia. Tapi dia telah percaya guru, dia telah hantar budak lelaki ni kepada sekolah dan ini adalah apa yang terjadi kepada anak dia. Jadi kita boleh nampak pemekasaan kanak-kanak bukan hanya berlaku di dalam rumah, bukan hanya berlaku mula dengan guru, tapi bukan hanya mula dengan ibu bapa, tapi juga bermula di sekolah. Sekolah dan guru ini, guru yang berbuat lawak itu adalah telah menjadikan murid tu, budak lelaki tu untuk jadi sampai macam tu, patut fikir boleh buat ugutan rogo terhadap Ain. Sampai kena pergi balai polis, sampai mak bapak dia, imagine berapa how patah hati diorang tengok anak diorang buat macam tu, yang diorang telah jaga elok-elok, hantar sekolah elok-elok dengan mengharapkan guru mereka akan ajar benda yang betul terhadap mereka, tapi guru tu apa yang dia ajar kat sekolah? Baik, saya pasti secara kita tak boleh secara merangkumkan ataupun pukul rata tentang guru-guru ini. Saya pasti ramai sebenarnya guru-guru yang mengharapkan ataupun memberi pendidikan yang baik, perkara-perkara yang baik di sekolah, tapi bila berlaku segelintir yang sebegini, kita betul-betul kecewa dengan apa yang berlaku dalam sistem. Bukan kita nak menyalahkan sistem, tapi sikap individu-individu tertentu, pendidik-pendidik yang mungkin terlepas pandang aspek-aspek yang patut diberi keutamaan tentang apa yang harus dijaga dalam kalangan anak-anak murid. Pada Encik Saiful sendiri, mungkin ada pesanan ataupun apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa yang mungkin mengalami situasi yang sama, gangguan dihadapi oleh anak-anak di sekolah. Kita tahu anak kita menghadapi masalah ataupun gangguan di sekolah ataupun di mana saja, dan masa sama kita perlu menyampaikan mesej yang sama kepada ibu bapa yang lain supaya jangan 100% percaya kepada anak dan sebagainya, ataupun perlu membuat analisis, selidik dulu anak atau sebagainya. Cik Saiful melihat benda ini bagaimana? Pada saya perkara pertama yang perlu kita lakukan apabila anak mengadu berlakunya hal-hal sedemikian, ibu bapa memang tidak boleh tidak, kita mesti percaya dahulu pada apa juga yang anak kita cakap. Okey, tapi bukan bermaksud anak kita betul 100%, tak. Apabila Ain balik dan mengadu, saya dengan isteri, okey, benda ni tak patut berlaku. Jadi kita cuba cari jalan supaya anak ni kita comfort dulu daripada masalah ataupun ketidakselesaan yang dialami tu tadi, dan perkara seterusnya kita cuba cari jalan untuk kita tahu apa yang berlaku. Sebab tu bila Ain dia dah lalui pengalaman tu, dia mengadu, dan kita cuba hubungi guru-guru dan sebagainya dengan pihak sekolah, dan berlakulah apa yang telah berlaku. Tapi perkara pertama, parents, saya bukan orang yang sukakan attention, kita bukan sukakan orang yang ke depan dan suka buat bising, buat kecoh dan sebagainya. Tapi bila benda tu berlaku kepada anak dan benda tu kita dapati ada kebenaran dari itu, dan kita kena ambil tindakan. Ibu apa kena kuat untuk terus sokong anak. Tak ada pilihan lain. Kalau bapa tak kuat untuk terus sokong anak, siapa lagi mereka nak pergi? Itu perkara pertama. Kedua, selain daripada ibu bapa, kalau macam sebelum ni kan ada kes ayah pula yang ganggu anak dan sebagainya, siapa lagi mereka nak pergi? Cikgu kat sekolah. Jadi dua pihak ni perlu saling melengkapkan keperluan anak ni. Memang anak ni perlu kita perkasakan dengan ilmu, dengan adab dan akhlak dia, tapi kita ni support system keliling ni kena turut mainkan peranan yang serupa. Kita tak boleh berlepas tangan, itu benda biasa, itu perkara yang semua orang kena, tak kecoh pun, no. Kita tak boleh lagi biarkan perkara ni berterusan lagi. Itu yang saya katakan lah. Baik, Mia, gangguan di media sosial ni satu perkara yang lazim lah kalau kita lihat banyak sekali laporan di akhbar, golongan selebriti, artis dan sebagainya menghadapi gangguan di media sosial. Saya kira Mia juga seperti yang Mia dedahkan sedikit tadi, tak terlepas dari perkara ini. Jadi bagaimana Mia berpendirian ataupun apa yang Mia pegang supaya gangguan-gangguan melampau ni tak berulang di masa depan, Mia? Sebab benda ni kira part of cyberbullying, so I don't really have 100% control over what they post about me, because I don't really post about something that is too much or showing. It's just a normal video of me talking, and they think that video yang saya buat tu they sexualize a normal video of me. So how they think is not something that I can control.
cara pemikiran dia is not something yang saya boleh control. Jadi benda tu saya tak boleh buat, dan daripada saya membuang masa fikirkan macam mana saya nak buat benda ni, sebab saya tak boleh suruh bapak saya pergi DM seorang-seorang tu delete ke apa ke, sebab benda ni not 1-2-3% tau. Lepas tu dia dah merebak kat grup Telegram lah, grup WhatsApp lah, Instagram lah. Jadi saya sendiri kena kuatkan mental saya sendiri, dan it's sad but saya just memang kena go through this alone lah, and like just accept it, because saya memang dah tak boleh buat apa-apa, and because I'm used to it already daripada saya 12 tahun. Jadi saya, kalau pasal cyberbullying ni, saya memang tolak tepi lah, and I'll try my best to tak tengok pun benda ni. Saya tengok pun. Kalau nampak pun, kalau boleh saya akan buat tahu. Tapi kalau benda yang macam fizikal, macam saya kat set ke, kena kacau dengan kru, ada yang sampai ikut saya, nak balik semua ikut, ya, ada yang duduk sebelah saya, pegang-pegang semua, benda macam tu saya tetap kena keep it to myself sampai saya habis buat kerja saya, sebab benda tu terpaksa, itu orang dah bayar, dah habis semua tu, baru saya komplain di pihak Astro ataupun pihak yang penggambaran tu lah, yang menjaga set penggambaran tersebut. Saya akan bagi tahu, and especially kalau dia nak buat apa-apa pekerjaan berkenaan dengan saya lagi, dan saya tahu ada orang tu yang saya tak selesa, saya akan beritahu sebab kenapa saya tak nak ambil lagi kerja tu. Saya akan bagi tahu siapa dan apa yang dia dah buat, tapi saya akan buat kalau saya confident je. Sebab kalau saya sendiri pun tak confident, saya pun tak boleh dah cakap dengan dia, saya tak boleh nak buat dia percaya kat saya. Sebab yalah, saya pun budak umur berapa tahun je, tak semua, walaupun saya Mia Sarah, tak semua orang boleh percaya cakap saya. Sebab apa yang saya nak cakap ni, saya akan salahkan orang adult tau. So tak semua orang boleh percaya saya. So saya kena take my time, my own time, seorang-seorang dah fikir betul-betul apa yang saya nak cakap, betul-betul clearkan my points and what they did, and kalau ada saksi, saya akan kumpulkan like saksi-saksi tersebut supaya apa benda saya cakap tu orang betul-betul boleh percaya kat saya. Sebab saya faham saya ni baru umur berapa, dan saya nak orang yang saya nak report ni adult, so saya tahu memang susah nak orang nak percaya saya. So I'll try my best to kumpul all the evidence dan orang saksi yang ada kat situ time kejadian tu berlaku, dan saya akan report sekaligus lah. Saya memang tak suka cakap banyak-banyak kali, so saya cakap sekali je. So kalau diorang ambil tindakan, then baguslah. Tapi kalau diorang buat tak tahu je, then saya just akan tolak penggambaran tersebut kalau nak buat lagi sekali. Baik, terima kasih perkongsian tu Mia, dan kita juga sebenarnya dah nak sampai ke pusingan terakhir sebenarnya. Sedar tak sedar sebenarnya kita dah melewati waktu pun sebenarnya. Topik ini sangat penting dan sangat menarik untuk kita kupaskan. Tak cukup masa sebenarnya untuk kita perincikan satu persatu, tapi pun kita nak manfaatkan sebenarnya waktu yang tinggal ini. Saya buat pusingan yang terbalik pula. Kita bermula dengan Mia untuk menutup diskusi kita. Mungkin Mia boleh ada kata-kata nasihat ataupun perkongsian untuk rakan-rakan sebaya Mia yang sekarang ni pun kita tahu banyak sekali anak-anak remaja kita yang baya Mia juga, umur 10 tahun ke atas ini dah jadi social media influencer kan, bukan sekadar artis tapi mereka juga dalam golongan influencer ini yang banyak pengikut di media sosial ni. Nasihat Mia ataupun apa yang Mia boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang aktif di media sosial supaya dapat elakkan gangguan-gangguan yang tak sepatutnya. Bak kata Cik Syed tadi, boleh berdiri untuk menyatakan pendirian sendiri. Mia. Okay, jadi kalau saya just nak bagi kata-kata especially for girls, kalau nak post apa-apa, I know ni bukan tanggungjawab kita untuk nak post something yang buat orang tak fikir sebegitu, sebegini. Tapi kalau boleh kita try our best to not post something that can put ourselves in harm. Sebab kita tahu macam mana orang-orang macam ni fikir, and kita tahu kita tak ada that power to educate them now and as soon as possible. So try our best to not post something that people can sexualize us.
That's for like itu apa benda yang untuk elakkan lah benda tersebut untuk berlaku. Tapi kalau dah berlaku and if you think that benda tu memang berganggu awak punya mental semua, just tell your parents and orang yang awak percaya. Itu number one. Tapi kalau physical punya attack macam saya kena tadi, contoh-contoh macam tu ataupun words daripada cikgu ke apa, try your best sebab kalau awak, especially kalau awak umur saya and awak nak cakap pasal adult ni, orang memang susah nak percaya awak. So try your best to clear out your points and cakap tu biar clear. So baru orang betul-betul boleh put trust on your words. Itu je saya. Take care of Baik. yourself. Okey, Mia, terima kasih. Mia tunggu dulu Mia, jangan tinggalkanlah kita. Okey, kita nak dengar apakah kata-kata dari Ain. Baik Ain, kita tahu Ain sangat kuat semangat, pelbagai perkongsian yang Ain telah buat. Yang paling saya kagum ada satu pendirian yang Ain nyatakan apabila ada seorang peguam yang ternama juga memberi pandangan kepada Ain, tapi Ain memberi respon yang cukup berani dan juga profesional, sedangkan figura itu kita kenal bagaimana kelantangannya, dan Mia juga sama lantang nampak di situ. Mungkin ini yang boleh Mia, Ain boleh kongsikan tentang kata-kata penguat semangat pada rakan-rakan sebaya Ain di luar sana. Jika berhadapan dengan situasi yang sama, apa semangat yang perlu ada untuk bercakap apa yang ada di fikiran dan melindungi diri sendiri tu, Ain? I hope macam siapa yang pernah lalui benda like, of course like macam Mia kan, this thing bila ada orang buat benda terhadap kita kan, those people dia akan ambil advantage. Diorang akan cari peluang di mana yang ada. Dan walaupun macam I just want you people to know, like these children, all these people yang pernah jadi mangsa, it's not your fault, okay? Orang ni kalau rapist, perogol nak rogol, dia akan rogol je, dia tak kisah pakai baju apa pun. Dia rogol orang, bukan rogol baju. And kita kat sini lah, kita lebih penting education tu. Kita tak nak bila mangsa dah jadi mangsa, baru kita nak take dia seriously. Dia ada kata, mencegah lah, okay? Kita nak educate these people. Kita nak make sure macam contoh like the budak lelaki in my case, kita nak educate diorang. And I hope like all these people, all these like people my age, kids my age, ada prinsipal sendiri. Jangan senang goyah oleh orang lain. Make sure you give yourself space to explore. And also that just because umur kita or our gender, it doesn't mean our opinion is any less invalid, okay? And I also hope selagi dengan like, even kids my age, I hope orang dewasa juga akan ambil tindakan ke atas hal ni. Sebab kita like we kids, kita boleh bersuara macam mana lah pun, tapi kalau orang yang actually have power, orang dewasa tak ambil tindakan, that nothing will change. Jadi mungkin ayahnya Cik Saiful kongsikan sedikit kata-kata semangat mungkin kepada generasi anak-anak ataupun ibu bapa juga. Untuk anak-anak, stop being victim kan, you stand up for your right, minta bantuan yang dewasa. Yang dewasa pula please. Kita pernah lalui perkara ini dan benda ni dah berulang-ulang sangat lama, dan this is the moment yang kita perlu ambil tindakan supaya ini terhenti. Cycle ni kita turunkan kepada generasi seterusnya supaya mereka lebih kondusif dalam memenuhi potensi yang mereka ada, supaya kita ada masa depan yang lebih baik lagi. Harapan yang ada pada anak-anak muda, dan kita yang dewasa ni dah terlebih usia kan, macam saya ni, kita kena bantu supaya perubahan ni dapat kita lakukan, dan kita kena admit kita pernah buat silap dan kita bersedia untuk berubah. Kita empower anak-anak ni supaya mereka boleh berubah dan mendapat capai potensi yang mereka sepatutnya capai. Itu. Baik, Cik Said, terima kasih. Dan inilah rangkuman yang kita nak dengarkan daripada Cik Syed Azmi. Ada dua yang kita semua nak tahu hari ini, apa langkah untuk memperkasa yang perlu kanak-kanak sendiri tahu, dan yang keduanya yang ibu bapa juga perlu tahu, Cik Syed. Okay, soalan paling susah pula bagi kat saya macam ni. Okay. Apa tu? Okay, macam siapa-siapa yang menonton daripada awal, anda nampak Ain, anda nampak Mia. Okay, dua-dua tu mempunyai satu situasi yang sama, tapi dua-dua mempunyai pilihan yang berbeza. Okay, and kesian sangat sebab Mia try to justify. Kenapa dia kena pilih macam tu? Kenapa pilih macam tu? Jangan marah I. Kenapa saya pilih macam tu? Saya nak bagi tahu pada semua ibu bapa, pilihan Mia, pilihan Ain, dua-dua tak salah.
Tapi apa yang kita bagi adalah ruang untuk dia sebenarnya mengatakan apa prinsip dan pendirian dia. Jadi kalau kita tanya bagaimana untuk kita memperkasakan kanak-kanak, kita kena dengar dulu dia punya hujah dia macam yang Mia buat tadi. Kenapa dia buat pilihan itu, kenapa Ain buat pilihan itu. Dan satu lagi, this is their world tau. Ini hidup mereka tau. Jadi tugas kita memberi sokongan, dan perkataan ni saya tak jumpa dalam bahasa Melayu tapi English dia is to agree to disagree. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju, tapi kita mempunyai tanggungjawab untuk memberi semua pilihan yang ada depan anak kita tu. Yang mana dia pilih, dia kena tahu kesan dan akibat. Itu je. Sebab dunia makin berubah. Malaysia pun makin berubah. Cara kita berfikir pun, I would never expect Mia akan cakap apa yang dia cakap tadi tu. Padahal dia tahu benda tu terlampau sensitif. Bukan untuk diri dia saja, career dia juga dan semua pelakon cilik macam dia. Faham tak? So apa yang Mia buat dia provide tu, tapi dia bagi tahu hujah dia. So kita kena terima, dan bagi saya rasa semua tu betul. Dua-dua tu betul. Jadi pilihan ibu bapa tu pun betul, but you can always learn. So jangan risau ibu bapa, tolong jangan risau. Anak-anak kita akan berdepan tanpa kita. Our role ialah tunjukkan semua pilihan yang ada agar anak kita bijak buat pilihan itu. Yang bahayanya apabila anak kita tidak tanya kita lagi. Bila dah tak tanya kita lagi macam mana nak buat, minta nasihat, minta pandangan, itu baru bermakna dia dah pergi cari cikgu lain. Dia dah cari Mr. Google lain. Itu yang bahaya. Bila itu berlaku maknanya kita dah mula jauh lah. So waktu tu kita kena check balik lah. Tak payahlah check bawah katil. Tapi kena check jugalah diorang ni. Biar dah gelak. Okay, thank you. Baik, terima kasih Encik Syed Azmi, aktivis NGO yang cukup pengalaman dan juga banyak perkongsian telah pun beliau berikan hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Encik Ain Husniza, pelajar dan juga aktivis sekarang ni. Kita dah panggil aktivis memperjuangkan hak-hak remaja dan kanak-kanak. Juga ayahandanya Encik Saiful Nizam, terima kasih kerana bersama kita, dan juga Cik Mia Sarah, semoga terus sukses dalam dunia lakonan. Cik Azmi, saya doakan terus istiqamah memperjuangkan hak-hak masyarakat kanak-kanak dan juga keluarga. Ain dan juga Cik Saiful, Ain, all the best, selamat belajar, hati-hati di sekolah juga, terus memperkasakan dan terus bersuara demi generasi dan juga demi kawan-kawan Ain juga ya. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton kita di Facebook, live Facebook Yawas ini, Yayasan Warisan Anak Selangor ini. Terima kasih kepada anda yang bersama kita dari awal tadi. Juga saya nak rakamkan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Siti Maria Mahmud, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Pemberdayaan Wanita dan juga Keluarga, kerana bersama kita di awal tadi. Dan saya pasti Yawas akan savekan live ini di Facebook. Jadi anda yang lewat menonton boleh tonton semula dari awal dan share supaya lebih ramai yang memperoleh manfaat tentang diskusi kita pada petang ini. Dan kita harapkan segala perkongsian yang telah pun diberikan oleh ahli panel kita tadi tentang pentingnya usaha mewujudkan generasi pelapis yang lebih perkasa dari segi mental, fizikal dan juga emosi dapat kita lahirkan untuk generasi muda yang akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Semoga kita bertemu lagi pada slot forum yang akan datang dengan topik perbincangan yang lebih menarik lagi, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua yang berkongsi pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, thank you. Aziz. Mic tak on.